Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi secara live pada petang ini untuk membincangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan hukum tajwid menggunakan buku tajwid yang selalu saya tunjuk itulah. Baik, jadi di sini saya buat dua live. Menggunakan dua telefon. Satu live tunjuk muka saya, lagi satu live saya tunjuk pada kitab. Jadi yang mana yang mereka yang berminat nak tengok kitab buku tu boleh tengok live yang satu lagi lah. Kalau nak tengok muka saya pun tak ada masalah. Baik, boleh semak lah pada live yang satu lagi. Maknanya sekali live dua telefon lah, satu tengok muka, satu tunjuk kitab. Baik, tuan dan puan sekalian, jadi petang ini kita akan bincang sedikit ataupun ulang kaji sedikit menggunakan ni buku ni lah, buku tajwid ni, iaitu ilmu tajwid cara mudah berkesan. Cara mudah berkesan tajwid yang dikarang oleh Ustaz Haji As'ad Humam. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, jadi yang mana ada buku ni boleh awak keluar, tengok pada muka surat 80, pelajaran yang ke-20 lah. Baik, yang mana yang nak tengok buku kitab ni boleh tengok live yang satu lagi lah, sebab saya buat dua live. Baik, pelajaran yang ke-20 berkaitan dengan alif lam. Alif lam lah. Baik, jadi alif lam dia terbahagi kepada dua. Dalam hukum tajwid, alif lam dia terbahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil al-huruf syamsiah, alif lam syamsiah. Yang kedua al-huruful qamariyah ataupun alif lam qamariyah. Baik, jadi dalam petak tu sebelah kanan dan sebelah kiri itu adalah huruf-huruf alif lam syamsiah dan juga huruf-huruf alif lam qamariyah. Masing-masing ada berapa? Ada 24, ada 14. Masing-masing ada 14. Huruf syamsiah ada 14, huruf qamariyah pun ada 14. Campur dua jadi 28. Cukuplah huruf hijaiyah. Baik. Jadi dia kata di situ alif lam ni iaitu kata-kata benda yang berawalan. Alif lam ni syamsiah dan juga qamariyah ni adalah kata-kata benda yang berawalan dengan huruf qamariyah. Kalau qamariyah, kata-kata benda yang berawalan dengan huruf qamariyah, umpamanya hamdun, jamdun, baqaratun. Baik, yang mana jamdun tu huruf jim kat depan tu adalah huruf qamariyah. Baqaratun, ba kat depan tu adalah huruf qamariyah. Baik, apabila sebelumnya beralif lam, makanya alhamdu asal huruf asal hamdun. Kemudian masuk alif lam jadi alhamdu. Maknanya domaten tu tak boleh, kita tak boleh baca dah dengan domaten apabila masuk alif lam. Kerana alif lam dengan domaten tidak boleh duduk sekali. Asal hamdun.
Dia masuk alif lam jadi alhamdu. Okey, begitu juga perkataan baqaratun. Baqaratun bila masuk alif lam al-baqaratu. Al-baqaratu. Jadi ha dengan ba itu adalah huruf qamariyah, huruf alif lam qamariyah. Jadi alif lam kat depan tu kita panggil alif lam qamariyah. Itu cara nak kenal, cara tulisan dia lah, cara perecaman dia. Kemudian yang kedua, manakala kata-kata benda yang berawalan dengan huruf syamsiah, umpamanya rahmanun, nasun, iaitu huruf ra, rahmanun pada perkataan ar-rahmanun pada huruf ra. Ra itu adalah huruf syamsiah. Nasun, nun itu huruf syamsiah. Kemudian apabila sebelumnya beralif lam, maka membacanya ar-rahmanu. Rahmanun bila masuk alif lam dia kena baca ar-rahmanu, jangan baca nun. Kerana tanwin dengan alif lam tidak boleh duduk sekali, dia tak boleh duduk sekali. Begitu juga perkataan nasun, nasun. Apabila masuk alif lam an-nasu, an-nasu. Baik. Jadi cara mudah nak kenal dia, senang saja. Kalau kita nak tahu, dia huruf dia banyak, kita nak ingat tu memang susah sikit lah. Tambahan pula kita ni yang tua-tua sikit ni susah nak ingat. Jadi cara nak cam dia mudah. Kalau kita tengok selepas alif lam itu tidak ada syaddah dan juga di atas lam itu ada sukun, maka itulah dipanggil alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Bacaan mestilah kena jelaskan, kita kena jelaskan lam sukun tersebut. Jelaskan makhraj lam di mana, hujung lidah tekan pada pada gusi gigi atas. Alhamdu, alhamdu. Begitu juga kalimah baqaratun, baqaratun. Apabila masuk di lam al-baqaratu, al-baqaratu, kena jelaskan lam sukun tersebut makhrajnya di mana. Kemudian itu cara nak kenal alif lam qamariyah. Kemudian cara nak kenal alif lam syamsiah pula, iaitu alif lam yang mana di atas lam itu tidak ada sukun, kemudian selepas lam itu ada syaddah. Jadi bacaan dia terus kita masuk kepada huruf yang syaddah tersebut. Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu. Maknanya lam tu tak baca dah. Al-Rah, tak baca dah. Lam tu sudah tidak dibaca sebab lam itu sudah masuk dalam ra. Jadi Ar-Rahmanu. Pada bacaan tidak ada lam, pada tulisan ada lam. Tu. Begitu juga perkataan an-nasu. Lam tu kita tak baca dah. Al-nasu kita tak baca. Yang kita baca an-nasu. An-nasu. Terus masuk kepada nun syaddah. Nun syaddah. Jadi kesimpulan dia, cara kita nak bezakan yang manakah alif lam qamariyah, yang manakah alif lam syamsiah, kita tengok pada lam tersebut. Kalau ada sukun, itu adalah alif lam qamariyah. Bacaan mesti jelaskan lam tersebut. Kalau di atas lam itu tidak ada sukun, maka itu adalah alif lam syamsiah. Bacaan terus kita masuk kepada huruf yang syaddah selepas lam tersebut. Jadi itulah sikit sebanyak perkongsian pada petang ini berkaitan dengan hukum alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Yang mana kalau kita fokus, insya-Allah kita faham. Kalau kita faham, kita akan baca dengan betul. Kecuali mereka yang tidak belajar, cara mengenali hukum alif lam syamsiah dan juga qamariyah, maka bacaan dia tu kadang-kadang salah. Jadi marilah sama-sama kita hari-hari kita mempelajari Al-Quran, tajwid Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan kita dari semasa ke semasa betul mengikut hukum tajwid yang telah ditetapkan oleh para ulama.
Dan jadi saya rasa sekadar itu dulu live yang sangat ringkas ini yang membahaskan ataupun mengulang kaji berkaitan dengan hukum alif lam. Jadi pastikan bacaan kita tu betul lah mengikut hukum tajwid. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.